bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel YouTube. Jadi kepada semua penonton, jemput untuk melihat video ini sehingga habis kerana ia menghidangkan info-info yang menarik. Sebelum tu jangan lupa like, share, follow dan subscribe channel YouTube Brad Sam. Assalamualaikum dan salam mesra warga YouTube. Bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel YouTube. Jadi hari ini Brad Sam beruntung bersama dengan seorang yang dikira tokoh di kawasan Kampung Segeliut. Nah, ini dia Encik Kuning bin Kadir yang akan berkongsi dengan kita secara ringkas perihal jambatan putih Kampung Segeliut. Nah, sebelum tu Encik Kuning bin Kadir ni merupakan mantan JKK Kampung Segeliut 2014-2018. Kalau boleh kongsikan sejarah ringkas lah jambatan putih Kampung Segeliut, sebab Pakcik sendiri pun berada dalam golongan pertengahan antara otai dan muda. Sempat dua zaman. Jadi kita dengar sejarah ringkas jambatan Kampung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada saudara kita Brad Sam yang telah sudi untuk berkunjung ke rumah saya untuk berkongsi pendapat berkaitan dengan sejarah jambatan Kampung Segeliut. Seterusnya beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsi bersama. Pertama kali berkaitan dengan sejarah yang setakat yang saya tahulah, yang saya masih ingat, kerana seperti yang diutarakan oleh saudara Brad Sam tadi, di antara umur yang di pertengahan. Jadi saya hanya dapat kongsi yang saya lalui lah, sejarah-sejarah sebelum wujudnya jambatan Kampung Segeliut. Seingat saya jambatan Kampung Segeliut ini dibina dalam tahun lebih kurang tahun 77. Dalam tahun 79 silap saya, pada masa itu saya pun tinggal pada masa itu ikut kepada arwah bapa saya, tinggal berhampiran di kawasan jambatan tersebut, di mana tempat arwah beliau saya bekerja. Jadi yang saya nampak pada masa itu tahun 79, jambatan tersebut mula diguna pakai oleh kereta yang lalu lalang dari Sedakan ke KKK, yang ke Tawau, ke Sempurna, ke Lahadatuk pada masa itu. Jadi kalau kita hitung masa dalam pembinaan itu dah lebih kurang 2 tahun lebih ke atau 3 tahun ke bawah, lebih kurang lamanya makan masa sehingga siap sepenuhnya. Itu yang nampak sekali hujan-hujan, satu kereta jenis kancil, saya nampak di hadapan mata saya, dia terpusing-pusing 3 kali di hadapan saya. Padahal pada masa itu, tapi dalam keadaan suasana hujan lah. Tiba-tiba saya ada terpusing 3 kali terpusing. Jalan lurus terpusing. Saya nampak pun dia bukan terlalu laju, tapi boleh berlaku terpusing 3 kali itu kereta kancil. Itu yang saya nampak lah pada masa itu. Di antara itu memang depan mata saya, tetapi yang lain-lain itu sudah kemalangan. Belum ada jambatan, dan sesudah ada jambatan, macam mana aktiviti perdagangan di kawasan tersebut? Sebab yang saya difahamkan oleh orang-orang lama, tempat ini memang famous, kata orang, tempat jualan langsat dan sebagainya. Jadi boleh kongsikan sebelum dan selepas ada jambatan tu, keadaan. Sebenarnya sebelum ada jambatan, sungai tersebut dia pengguna-pengguna sebab datang dari Sandakan ke Lahadatuk, Tawau, Sempurna, begitu juga dari KK, mereka melalui menggunakan ferry. Jadi mereka, kereta tersebut akan menaiki ferry, menyeberangi melalui ferry lah pada masa itu. Jadi dalam masa yang sama, orang-orang kampung yang membawa jualan mereka untuk dijual, ada yang di kawasan tersebut lah. Kalau macam di seberang menyeberang tu, mereka ada saja menjual di situ buah-buahan seperti langsat, rambutan, durian dan sebagainya.
Jadi kalau di kalangan nelayan ini yang usaha mereka nelayan, mereka membawa hasil tangkapan mereka, udang, ikan, mereka berada di atas feri tersebut. Sebab mereka udang dan ikan ini mereka gantung di atas feri untuk mengelakkan supaya tidak mati. Jadi dalam masa yang sama, mereka ini penjual ini dapat orang kata bertegur sapa dengan orang-orang yang menyeberangi ini. Jadi pada masa yang sama ada situlah tiba tawar menawar di antara penjual dengan pembeli. Harga Harga dia macam mana dulu? Kalau masa dalam tahun 77 itu yang saya ingat saya, sebab arwah bapa saya pun seorang nelayan pada masa itu menjual udang. Bapa saya jual dia RM2, itu udang RM2 tetapi gunakan cucuk, dia cucuk. Satu cucuk RM2. Satu cucuk RM2. Setelah itu baru beralih kepada kira kati. Tetapi sebelum kati itu dia kira cucuk. Satu cucuk RM2. Itu udang. Jumlah agak cucuk. Berapa agak? Kalau saya tengok, bangkali memang dia satu kati ke atas tahu. Sebab udang pada masa itu memang yang kebanyakan yang penjual ini dia ambil grade yang besar. Yang besar dia cucuk. Dia buat satu cucuk itu memang dia pilih dulu yang besar. RM2. Harga RM2 pada masa itu. Sekarang selepas kira cucuk, kira kati, hari ini beralih kepada kilo sudah, pakai kilogram sudah. Jadi apa yang saya nampak memang jauh beza lah di antara zaman yang dahulu ketika saya masih masih budak-budak, sehingga ke umur saya 50 tahun ke atas. Hari ini yang saya nampak memang jauh berbeza lah. Memang jauh berbeza dari segi harga sama ada harga dari udang yang seperti yang saya ceritakan, begitu juga harga di mana-mana tempat, harga makanan dan sebagainya. Selepas ada jambatan, pengusaha-pengusaha seperti nelayan tadi, nelayan dan yang berusaha mereka yang menjual buah-buahan, mereka beralih ke tepi-tepi jalan jambatan, jambatan berdekatan. Sebab pada masa sekarang ini pun memang tumpuan pembeli pertama-tama kali kalau penjual udang, memang tumpuan orang kepada di kawasan di jambatan ini. Sebab di situ juga tempat penjual-penjual ini boleh udang dorang gantung, jadi dia fresh, hidup, udang segar lah. Dia tidak menggunakan ais, memang dia hidup, itu udang segar. Kalau musim buah-buahan pun memang tumpuan orang-orang kampung lah, untuk membawa hasil buah-buahan mereka untuk dijual seperti yang sebut tadi, langsat, rambutan, durian, manggis dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga mereka juga ada kesempatan juga yang menjual berbagai-bagai jualan makanan seperti nasi kuning, mie. Ada juga pada masa di samping menjual buah-buahan itu ada juga di situ. Berbagai-bagai lah makanan, jual makanan. Pakcik sendiri tentang keadaan jambatan Putih Kampung Segil ini pada masa sekarang, dan mungkin sedikit saranan kepada kontraktor yang membuat jambatan. Saya sarankan agar dengan terbinanya jambatan yang akan bakal siap nanti, supaya dapat mendapati dari ciri-ciri keselamatan kepada pengguna jalan raya tersebut. Juga bukan itu saja, tetapi kepada sungai Kampung Segaliut. Sebab ada beberapa info yang saya terima daripada masyarakat kampung ketika saya sebagai pengurusi JKK pada ketika itu,
ada berbagai soalan yang orang timbul takut nanti akan tidak terjamin ciri-ciri keselamatan kepada nelayan yang lalu di sungai tersebut, sebab keadaan dia sudah tidak begitu dalam. Tetapi hal sedemikian saya pun telah berhubung dengan pihak kontraktor tersebut pada masa saya menghubungi itu, sehingga pada masa itu mereka minta tempoh beberapa hari dan kerja-kerja pada masa itu pun dihentikan. Tersilap saya dalam 2-3 hari macam tu. Jurutera datang untuk berbincang dengan saya lah pada masa itu. Saya minta penjelasan secara terperinci agar sungai tersebut tidak supaya dia dalam lah. Dan saya dipahamkan pada waktu itu sungai dengan tebel jembatan itu ada dikabarkan akan dipasang tiang di tengah-tengah sungai tersebut. Sebab itu saya mau jumpa kontraktor tersebut. Tetapi bila saya jumpa, saya difahamkan sungai tersebut tidak akan dipasang tiang di tengah-tengah. Satu, sebab saya kata kalau pasang tiang, sebab sungai ini sebenarnya bukan saja digunakan kepada orang kampung berternak nelayan, tetapi di hulu sungai tersebut ada beberapa tanah perkuburan. Jadi kalau ada hal-hal kehujuran, orang kampung menggunakan bot, jalan air. Jadi kalau ini ada bagi saya tidak menjamin keselamatan lah kepada orang-orang kampung. Sebab itu saya terus menghubungi sehingga kerja tersebut terhenti dalam lebih kurang 2-3 hari. Kontraktor pada masa itu yang menghubungi saya, dia punya jurutera lah, jurutera yang datang. Jadi dia sudah bagi penjelasan, tiang dia tidak pasang dan sungai akan mereka buat seperti sedia kala, seperti asalnya. Itu penjelasan yang dimaklumkan kepada saya lah oleh jurutera kontraktor. Pada pengguna jalan raya, saya sarankan agar kalau sudah lalu di jalan jambatan yang ada digunakan pada hari ini, kena berhati-hati sebab di tepi jambatan itu pun menangkan umur jambatan ni dia menjangkau 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Ini usia umur jambatan ni. Jadi yang saya nampak situ di tepi jambatan ini pun dia sudah ada beberapa serpihan yang sudah berlaku di situ. Besinya pun patah, serpihan simennya pun sudah jatuh ke sungai. Tetapi mungkin sama ada orang perasan atau tidak, mungkin tidak perasan dah. Tetapi memang sudah jelas itu yang kita nampak. Pagar sebelah tepi itu pun sebelahnya sudah tidak ada. Itu sudah diantaranya memang menyebabkan ini atas faktor usia jambatan sudah lama. Jadi karena pengguna jalan yang menggunakan jambatan tersebut kena berhati-hatilah. Sebab di atas jambatan ini pun pernah juga pada kemalangan. Lebih-lebih lagi jambatan ini yang sudah begitu berusia sangat, kena berhati-hatilah. 40-an saya sudah, umur saya pun sudah 50 lebih. Memang jambatan yang akan dibina baru ini dia lebih canggih lah daripada yang jambatan yang sebelum ini. Terima kasih kepada Pak Cik Kuning yang merupakan mantan JKK Kampung Segeliut yang sudi berkongsi sedikit sebanyak info yang berkaitan dengan jambatan putih Kampung Segeliut. Pastinya apabila jambatan ini dirobohkan, terutamanya masyarakat Segeliut merindui jambatan legenda ini. Mantap. Dan berjaga-jaga. Apa-apapun kepada masyarakat Kampung Segeliut diharapkan bersabar di atas bakal kehilangan sebuah jambatan kenangan, dan insya-Allah akan diganti dengan jambatan yang baru. Mantap.